Boleh? Dekat sikit tak apa. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan masa dan juga waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, juga kesihatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sama-sama dapat hadir pagi ini di dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahanlah insya-Allah Allah Ta'ala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, kata baginda Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kepada seseorang manusia untuk diberikan khaira, iaitu merujuk kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hadis ni tuan-tuan, maksudnya Nabi kata, siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada seseorang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunianya maksudnya Allah Ta'ala ingin berikan kelapangan jiwa, ketenangan fikiran, keluasan rezeki, pasangan dan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan juga Allah Ta'ala ingin berikan kepadanya kebaikan akhirat, dilepaskan daripada azab kubur dan azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kata Nabi, tandanya yufaqihu fid din, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama. Maksudnya sebelum Allah Ta'ala nak berikan kebaikan-kebaikan dunia akhirat kepada kita, tanda tu ada dah, iaitu Allah Ta'ala ingin berikan kefahaman agama kepada kita. Dan salah satu jalan Allah Ta'ala ingin berikan kefahaman agama kepada seseorang manusia, tak lain dan tak bukan, iaitu Allah Ta'ala akan memilihnya, memudahkannya untuk hadir dan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahanlah kehadiran kita pada pagi ini dan sebelum ini ke majlis ilmu, kita berdoa kepada Allah dan sangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita itu adalah pilihan daripada Allah, yang mana Allah Ta'ala ingin berikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, untuk permulaan ni, sebelum kita masuk sambungan bacaan kitab kita, iaitu kitab Ghayatul Matlub, ingin saya suka berkongsi dengan tuan-tuan, mudah-mudahan ada saham saya dengan tuan-tuan, iaitu berkaitan tentang hari-hari yang sangat istimewa dan besar yang bakal kita bertemu selepas ini, iaitu hari-hari pada awal bulan Zulhijjah. Mungkinlah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sedia maklum dan dikongsikan oleh mana-mana asatizah sebelum ini. Cuma hari ini saya nak berkongsi juga, mudah-mudahan menjadi saham saya dengan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Apa dia? 1 hingga 10 Zulhijjah insya-Allah jatuh kemungkinan, kita tunggu pengumuman, mungkin 21 Julai ataupun 22 Julai, Selasa ataupun Rabu minggu depan. Ini adalah hari-hari yang sangat besar dan sangat istimewa, tetapi sering dilupakan dan diabaikan dalam kalangan kaum muslimin. Sebab itu hari-hari ini menjadi salah satu daripada sumpahan Allah dalam Quran. Allah Ta'ala sebutkan wal fajar wa layalil ashr wasyafa'i wal watr. Kata Allah Ta'ala, demi waktu fajar. Ada yang menterjemahkan demi solat fardu subuh. Wa layalil ashr, dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir, antaranya Ibn Jarir At-Tabari kata, apakah yang dimaksudkan dengan demi malam yang 10? Jadi di sini ada 3 pandangan. Pandangan pertama kata ia merujuk kepada 1 hingga 10 awal Muharram.
Pandangan yang kedua kata tak, dia sebenarnya adalah 1 hingga 10 akhir Ramadan. Maknanya 21 hingga 30 Ramadan ataupun 20 hingga 29 Ramadan. Ada yang kata pandangan ketiga tak, ia adalah 1 hingga 10 awal Zulhijjah. Daripada tiga-tiga pandangan ni, kata Ibn Jarir At-Tabari, pandangan yang lebih kuat adalah pandangan yang ketiga. Kenapa? Sebab surah Al-Fajr adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni maksudnya surah Mekah. Surah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Baik. Ini untuk maklumat sahaja. Dalam Quran ada surah ataupun ayat yang dikenali sebagai surah Makkiyah, surah Madaniyah ataupun surah Mekah, surah Madinah. Walaupun namanya surah Mekah, surah Madinah, dia tak merujuk pada tempat surah itu diturunkan. Tak. Dia merujuk kepada bila surah itu diturunkan. Macam ni. Kalau kata surah Mekah, surah Madinah, bukan erti surah Mekah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Tidak. Surah Madinah, surah yang diturunkan di Madinah. Tidak. Maksudnya surah Mekah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Surah Madinah, surah yang diturunkan selepas Nabi hijrah. Contohlah, ada ayat Allah turun pada Nabi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama bagi kamu di sisi Allah, iaitu agama Islam. Ayat tu turunnya di padang Arafah masa Nabi sedang wukuf Hajjatul Wada' di padang Arafah. Tapi ayat tu tak dipanggil ayat Mekah walaupun turun di Mekah. Dia dipanggil ayat Madaniyah, ayat Madinah. Sebab dia tak rujuk pada tempat, dia merujuk pada bila. Sekarang ni cerita turun sebelum Mekah ke, sebelum hijrah ke selepas hijrah. Okey. Jadinya surah Al-Fajr adalah surah Makkiyah, surah diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalaulah ia mengatakan walayalil ashr, malam yang 10 itu merujuk pada awal Muharram, maka pandangan tu tak kuat. Sebabnya yang memuliakan, yang meraihkan Muharram adalah kaum Yahudi yang berada di Madinah. Kalau kata ini adalah 10 malam akhir Ramadan pun kurang tepat. Sebab yang menyambut dan memuliakan Ramadan adalah kaum muslimin. Itu pun setelah pensyariatan puasa Ramadan berlaku tahun kedua hijrah. Sedangkan ayat ini sebelum hijrah. Jadi pandangan yang ketiga lah yang lebih kuat, merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Kenapa? Sebab memang orang Quraisy menyambut dan meraihkan Zulhijjah. Bermula tradisi itu daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah ke zaman Quraisy, zaman Nabi SAW, sampailah ke zaman hari ini. Orang Mekah menghidupkan 1 hingga 10 Zulhijjah ni adalah hari-hari istimewa mereka, kerana mereka adalah pelayan-pelayan kepada Duyufur Rahman. Seluruh dunia datang melaksanakan ibadah haji pada waktu tersebut, maka mereka lah yang menjadi pelayan-pelayannya. Okey, jadi ayat itu merujuk kepada 1 hingga 10 Zulhijjah. Ini pandangan pertama daripada Ibn Jarir At-Tabari. Hujahnya yang kedua, dia kata istimewa 1 hingga 10 Zulhijjah yang kita bakal bertemu minggu depan ni, Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Ma min ayyamin al-amalu salih fiha au fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, ya'ni al-ayyamil 'ashar. Kata Nabi, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai melainkan mereka yang beramal soleh pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Maknanya daripada 365 hari ni tuan-tuan, kita beramal soleh, Allah sayang. Tapi siapa yang beramal soleh pada 1 hingga 10 Zulhijjah, itulah amal soleh yang paling Allah cintai. Kita bersedekah, itu amal soleh. Tapi siapa yang bersedekah 1 hingga 10 Zulhijjah, itu sedekah yang paling Allah cintai. Kita solat malam, Allah sayang, itu amal soleh kita. Tapi siapa yang berqiyam pada 1 hingga 10 Zulhijjah, itulah qiyam yang paling Allah cintai. Tahap Allah cinta tak cinta pada amal soleh 1 hingga 10 Zulhijjah, sahabat Nabi tanya, macam mana cinta tu? Kata sahabat Nabi, qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, adakah mereka yang berjihad fi sabilillah, jihad itu tak setanding mereka yang menghidupkan 1 hingga 10 Zulhijjah? Qala, kata Nabi, wala jihad fi sabilillah. Sekalipun jihad di jalan Allah, jihad tu tak seafdal mereka yang beramal soleh 1 hingga 10 Zulhijjah. Nampak?
Jihad ni bukan calang-calang amal ni. Tapi kata Nabi, jihad pun tak seafdal, tak sampai ke tahap tu lagi. Tetapi Nabi letakkan syarat dia. Illa, kecuali rajulun, kata Nabi SAW, rajulun kharaja binafsi wa mali. Melainkan dia berjihad, dia bawa nyawa dia, dia bawa harta dia. Falam yarji' bidzalika bisyai. Dan habis peperangan, hartanya dirampas oleh musuh dan dia syahid dalam peperangan. Baru jihad itu lebih afdal daripada mereka yang menghidupkan ibadah 1 hingga 10 Zulhijjah. Ibu-ibu ayah faham hadis ni? Besar sungguh ganjaran daripada Allah siapa yang hidupkan 1 hingga 10 Zulhijjah. Ini amal hari-hari yang paling istimewa di sisi Allah. Daripada 365 hari, ada 10 hari yang istimewa. Bila? 1 hingga 10 Zulhijjah. Kenapa Allah Ta'ala letakkan hari-hari istimewa ni di hujung tahun ni, bulan ke-12 dalam kalender Islam? Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak beri kepada kita peluang kedua. Mungkin Ramadan yang lalu tak berapa nak perform, kan? Sebelum-sebelum ni tak berapa nak perform. Jadi sebelum masuk kalender Islam yang baru 1442 Hijrah ni, masuk Muharram yang baru, ini peluang kedua kita untuk melakukan sebaik-baik amal. Mudah-mudahan dia menjemput kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Yang mencintai ni tuan-tuan, bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ni Tuhan yang semua orang berserah kepada dia. Kalau Allah cinta kita, siapa lagi yang boleh menafikan kita? Siapa lagi yang boleh menghalang rahmat dan juga nikmat Allah kepada kita? Sebab pemberi cinta telah mencintai kita kerana amal soleh kita pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Daripada 10 hari yang paling istimewa ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, ada 2 hari yang lebih istimewa. Okey. Kita tak masuk lagi bab. Ni mukadimah untuk kita nak bertemu minggu depan ni. Saya minta maaf lah, saya ambil masa sedikit je untuk terangkan. Mudah-mudahan ada saham kita bersama. Daripada 10 hari istimewa ni cerita ni setahun 365 hari. Daripada 365 hari ada 10 hari istimewa. Daripada 10 hari istimewa ada 2 hari yang lebih istimewa yang Allah Ta'ala sebutkan wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang genap ni tuan-tuan, para ulama, Imam Qurtubi, Imam At-Tabari, Al-Hafiz Ibn Kathir sebut dalam kitab-kitab tafsir dia, ada banyak pandangan, macam-macam contoh yang mereka tafsirkan. Ada yang kata yang genap yang ganjil ini merujuk kepada waktu-waktu solat, iaitu Allah Ta'ala kata yang genap itu solat fardu yang ada bilangan genap 4 rakaat dan 2 rakaat. Yang ganjil itu adalah solat fardu yang 3 rakaat. Pandangan yang lain pula, yang genap itu merujuk kepada semua makhluk Allah. Sebab semua makhluk Allah diciptakan berpasangan, genap. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada siang, ada malam. Apa lagi? Ada ion positif, ada ion negatif, ada elektron, ada proton. Semua kita bergenap, berpasangan. Manakala yang ganjil adalah Allah, sebab dia adalah Tuhan yang Ahad, yang Esa. Pandangan yang lain pula kata wasyafa' wal watar ini merujuk yang genap, wasyafa'i merujuk kepada hari nahar 10 Zulhijjah. Maknanya daripada 10 hari istimewa ada 2 hari istimewa. Bila? Wasyafa', hari nahar 10 Zulhijjah. Manakala wal watar ataupun kita sebut witir, yang ganjil pula merujuk kepada hari 9 Zulhijjah. Hari kita berwukuf kalau bagi yang melaksanakan ibadah haji di padang Arafah. Okey? Maknanya daripada 10 hari ini, 9 dan 10 adalah 2 hari yang lebih istimewa. Mungkinlah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah mungkin bertanya-tanya dalam hati, kalau 10 hari ini saya nak amal soleh, apa amal soleh yang patut saya lakukan? Betul? Apa yang saya nak lakukan? Sebenarnya tidak ada ibadah khusus yang disuruh kepada kita untuk buat pada hari-hari istimewa ni. Tidak ada ibadah khusus. Semuanya ibadah umum. Tonton sedekah, itulah sedekah yang paling Allah cintai. Tonton berqiyamul lail, qiyamul lail itulah yang paling dicintai. Tonton pulang ke kampung, ziarah orang tua kita, itulah ziarah ibadah amal soleh yang paling dicintai. Kita melayani tetamu, melayani anak-anak cucu datang ziarah, itulah amal soleh yang paling dicintai. Umum.
Melainkan dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud ataupun riwayat Imam Ahmad, Nabi sebutkan hari 10 Zulhijjah ni, 1 hingga 10 Zulhijjah disebut sebagai hari yang azam, yang sangat besar, yang dianjur kata Nabi untuk perbanyakkan tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid, ataupun kita sebut dalam bahasa kita, banyakkan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyakkan bila-bila waktu sepanjang 1 hingga 10 Zulhijjah. Itu hari-hari yang sangat dituntut dan dia dikira sebagai menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadinya itu amal-amal soleh yang tuan-tuan boleh buat. Apa-apa kebaikan itu amal soleh yang Allah cintai pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Tetapi pada 2 hari yang istimewa, hari 9 dan 10 Zulhijjah, ada ibadah khusus. Okey, 9 dan 10 Zulhijjah ada ibadah khusus. Pada 9 Zulhijjah ada 3 ibadah yang sangat digalak untuk buat. 9 Zulhijjah, kita raya 10 Zulhijjah kan? Hari Aidil Adha tu 10 Zulhijjah. Dia bukan 1 Zulhijjah ya. Dia bukan macam 1 Syawal. Dia 10 Zulhijjah. Jadinya 9 Zulhijjah disebut sebagai hari wukuf, iaitu hari itu ada 3 ibadah yang sangat-sangat dituntut. Pertama, iaitu galakkan atau diwajibkan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Okay, ini kita tak dapat nafikan lah. Dan kita semua tahun ni tak ada siapa yang dapat. Terhalang kita untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab mereka yang melaksanakan ibadah haji wajib untuk berwukuf di Padang Arafah. Wajib. Siapa yang pergi haji tak wukuf di Padang Arafah, walaupun hanya duduk di pinggir hujung-hujung dia punya Padang Arafah tu, maka tidak ada haji baginya. Wajib qada pada tahun hadapan. Kalau kita tengok rukun haji ni, dia ekstra satu daripada rukun umrah. Umrah kan dia ada niat, kemudian dia ada tawaf, kemudian ada sa'i, ada tahallul, kemudian ada tertib. Haji tambah satu lagi ekstra, iaitu dia ada wukuf di Padang Arafah. Habis macam mana dengan mabit Muzdalifah? Itu boleh skip. Kalau ramai sangat, ada travel-travel yang buat swasta ni, dia tak pergi mabit di Muzdalifah. Dia dah siapkan batu-batu untuk jemaah-jemaah dia dah. Boleh, tapi kena bayar dam lah. Ada itu huraian-huraian berkaitan bab haji. Okay, tapi wukuf tak ada pilihan, kena wukuf. Jadi siapa pergi haji, ibadahnya adalah kena wukuf. Dan ibadah yang pertama pada hari wukuf adalah ibadah haji. Yang kedua, pada hari wukuf nanti sangat-sangat dituntut untuk puasa hari Arafah. Ni tuan-tuan boleh catat dah ni. Bagi tahu, take note kat kalender kita, bagi tahu pada ahli keluarga kita, anak-anak kita, family kita, rakan-rakan sekariah kita, rakan-rakan berjanji ke berselawat ke kan, bagi tahu 9 Zulhijjah kemungkinan ya, tengok pada jadual nanti. Mungkin jatuh 29 Julai ataupun 30 Julai tahun ni. Yang mana kata Nabi, siyamu yaumul arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatu lati qabla wa sanatu lati ba'da. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah Ta'ala memberi pengampunan kepadanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kata Ibn Battal, ini adalah amalan yang berkaitan tentang penghapusan dosa yang besar di sisi Allah, yang tidak ada pada amalan-amalan yang lain. Sebab bila sebut amalan lain, kebanyakannya adalah penghapusan dosa yang silam. Sama ada diampunkan dosa sebanyak buih di lautan, ataupun penghapusan dosa seluruh dosa yang pernah dilakukan. Tetapi untuk ibadah hari Arafah, siapa yang berpuasa, maka dia akan dapat penghapusan dosa silam dan akan datang. Itu istimewa dia, yang tidak ada pada amal-amal soleh yang lain. Yang silam akan datang. Sebab tu Nabi sebut as-sanatul lati qabla wa sanatul lati ba'dah. Besar tuan-tuan. Ibn Battal kata, sangatlah kita kena usahakan untuk berpuasa pada hari Arafah. Itu yang kedua. Hidupkanlah ibu-ibu, ayah-ayah, bagi tahu pada keluarga kita sama-sama. Ibu-ibu pun bangun sahur, sediakan sahur. Kan malam tu dah boleh siap-siap masak. Nanti berbuka pun. Hidupkan suasana tu dalam keluarga kita. Yang ketiga, ibadah yang sangat dituntut untuk buat pada 9 Zulhijjah, hari wukuf ni ataupun hari Arafah,
iaitu hari Arafah dikenali sebagai Yaumud Du'a, hari berdoa. Ibu-ibu ayah boleh baca Quran, boleh solat, boleh puasa, boleh berzikir, silakan. Tapi yang sangat-sangat dituntut adalah berdoa. Masa Nabi wukuf di padang Arafah, start daripada gelincir matahari sampailah terbenam matahari, Nabi sendiri angkat tangan berdoa, tak turun-turun. Berdoa ni tak turun-turun, sebab mengejar waktu yang sangat mustajab berdoa pada waktu tersebut. Sedangkan kita maklum, Nabi ni doanya mustajab pada bila-bila waktu, tak kira masa. Nabi boleh berdoa bila-bila mustajab. Tapi Nabi menjadi teladan pada kita. Nabi pun mengambil kesempatan waktu tersebut untuk berdoa. Mungkinlah ibu-ibu ayah merasakan orang yang pergi haji berada di padang Arafah 9 Zulhijjah doanya mustajab. Hakikatnya tak. Di sini adilnya Allah. Sebab Allah memberi peluang bukan sekadar mereka yang berwukuf pada hari Arafah yang doanya mustajab, tetapi kepada seluruh penjuru dan pelusuk bumi ni, mana-mana mereka yang berdoa pada hari tersebut doanya mustajab. Bezanya hanya kalau mereka yang berada di padang Arafah 9 Zulhijjah, dia mengumpulkan dua perkara berkat. Pertama, dia berada di tempat berkat, iaitu padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Kedua, dia berada pada waktu berkat, iaitu 9 Zulhijjah. Padang Arafah ni tuan-tuan, dia bukan tempat mustajab ya. Pada selain waktu 9 Zulhijjah. Selalu kan kita pergi ziarah kan. Bila ziarah je, sampai kat Padang Arafah, kita pun duk doa. Duk takut suami panjat Padang Arafah, Abu Jabal Rahman nanti dia doa sekian-sekian. Tuan-tuan jangan takut, tak mustajab pun. Khurafat ada. Tuan-tuan jangan takut. Ibu-ibu ayah-ayah, kalau abang nak panjat-panjat lah bang, balik picit kaki sendirilah. Jangan suruh saya. Tuan-tuan jangan risau. Dia hanya menjadi mustajab pada 9 Zulhijjah. Menjadi berkat pada 9 Zulhijjah. Tuan-tuan kalau pergi umrah nak doa, pergilah di Masjidil Haram berhampiran Kaabah. Jangan berdoa dekat sana, jangan. Melainkan hari wukuf sahaja. Arafah mustajab. Okey, satu hari dan setahun, itu je yang istimewa Arafah. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok tak ada orang yang tu. Ada hospital tutup. Ada masjid Namirah tu, masjid pun tutup. Kan? Tuan-tuan tengok toilet pun tutup. Yang buka tu je van jual aiskrim tu je. Yang lain semua tutup. Sebab tak ada apa-apa. Yang istimewa hanya 9 Zulhijjah. Bagi kita yang tak pergi ke padang Arafah, doa kita mustajab walaupun kita tak berada di tempat yang berkat, tetapi kita tetap memiliki waktu yang berkat, iaitu 9 Zulhijjah. Tuan-tuan doa di Masjid Negara, tuan-tuan pulang ke Kajang, Bangi, Ampang, Kuala Selangor, Kuala Langat, tuan-tuan pergilah mana-mana, tuan-tuan berdoalah pada 9 Zulhijjah, silakan. Doanya sangat-sangat mustajab. Jangan tertinggal. Saya percaya ibu-ibu ayah-ayah yang bergelar haji dan hajjah, masa kita wukuf, itu kenangan paling manis kan, di padang Arafah kan. 2 jam pertama, 3 jam pertama, sungguh kita berdoa. Lepas tu kita buat apa? Ada yang tidur, ada yang dah mula menyembang, mula berehat-rehat. Sedangkan waktu tu kesempatan yang sangat dituntut untuk banyak berdoa. Tak apalah, yang dah berlalu-berlalulah. Sekarang kita ada peluang bakal bertemu 9 Zulhijjah, ambil peluang untuk banyakkan berdoa. Semua orang ada hajat, ambil peluang waktu tersebut untuk berdoa. Okey? Jadi ini 3 amalan yang sangat dituntut untuk ibu-ibu ayah-ayah buat pada 9 Zulhijjah. Walaupun tak berada di padang Arafah, tuan-tuan tetap memiliki doa yang mustajab kerana waktunya. Dan yang kedua, kalau tuan-tuan berpuasa, maka sudah tentu dia adalah sangat-sangat mustajab. Kan Nabi sebut salah satu daripada 3 manusia yang doanya mustajab, iaitu orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Okey, jadi jangan risau. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala mustajabkan. Kalaulah tak mustajabkan, bukan tak mustajab. Sebenarnya Allah tangguhkan. Bukan itu yang terbaik untuk kita, ditangguhkan, digantikan dengan nikmat yang lain. Tapi sudah tentu doanya adalah ibadah. Doa mustajab tak mustajab tak apa, itu Allah punya pengiraan. Yang tahu kita berdoa dapat ataupun tidak, dia tetap adalah ibadah. Tuan-tuan klaim pahala nanti dekat akhirat. Banyak doa itu dikira ibadah. Tapi hari ini kita kecewa, ada orang doa pun malas dah. Bukan tak nak solat, doa pun tak mahu dah. Sedangkan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu amalan 9 Zulhijjah.
Amalan pada 10 Zulhijjah, macam-macam ibadah yang boleh buat, tapi satu ibadah yang paling, Nabi kata, yang paling Allah cintai pada hari nahar. Okey? Amalan yang paling Allah cintai pada hari nahar, hari 10 Zulhijjah, iaitu menumpahkan darah haiwan korban. Kemuncaklah tu. Itu ibadah yang paling kemuncak. Hari ni kita dah 18 Julai tuan-tuan. Saya tak pastilah ada yang buka lagi peluang ke tidak untuk melaksanakan ibadah korban. Tapi yang saya boleh anjur pada tuan-tuan, ambil peluang dan kesempatan untuk laksanakan ibadah korban. 4 mazhab yang utama tuan-tuan yang ada hari ni. 3 mazhab kata hukumnya sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut bagi yang mampu. Meninggalkan hukumnya makruh bagi yang mampu. Maknanya makruh ni dibenci. Okey, dah sampai ke tahap sangat-sangat dituntut untuk buat. Jangan tinggalkan. Manakala dalam mazhab, okey, yang 3 mazhab tadi tu, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali, dan juga mazhab Maliki. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh, India, ini mazhab Hanafi kebiasaannya. Mereka mengatakan korban bagi yang mampu adalah wajib. Wajib. Meninggalkan berdosa bagi yang mampu. Okey, ini sangat utama untuk kita buat. Ibadah ni sangat dekat dengan Allah Ta'ala, tetapi kita sering abaikan. Tuan-tuan, kita tak tahu lagi tahun depan kita sempat jumpa ke tidak. Tahun ni kita berjumpa. Ambil kesempatan. Kita ada rezeki ni. Baik, mampu ni macam mana mampu ni? Apa yang dikatakan dengan mampu ni? Mampu ni, kalaulah kita nak masuk Zulhijjah lepas ni, kita ada duit buat perbelanjaan anak, nafkah keluarga, beli makanan untuk keluarga dan sebagainya, kemudian ada lebihan wang dan lebihan itu cukup untuk beli seekor kambing, kan? Maka itu dah dikategorikan sebagai mampu. Okay? Itu dah dikategorikan sebagai mampu. Hari ni tuan-tuan, kalau di Malaysia satu bahagian lembu 700 lebih, betul kan? Tapi di luar negara, seekor lembu dia jatuh 300.5. Yang saya pernah jumpa tahun ni paling murah 300.5 di Myanmar, di tempat lain lah, macam-macam tempat 300.5. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan menabung daripada 1 Muharram, memang niat nak buat korban ujung tahun nanti, sebenarnya tuan-tuan perlu menabung sehari RM1 sebenarnya. Mampu ke tidak? Hari ni kita makan pun memilih, kan? Nasi nak basmati saja, nak brown rice saja, tak nak nasi putih. Boleh memilih-milih. Kenapa tidak kita lihat kita kemampuan rezeki yang Allah limpah ruah untuk kita setahun itu, hujung tahun ambil sedikit portionnya, infak fi sabilillah, untuk jalan Allah. Ibadah kita tu untuk Allah. Tuan-tuan, kita rasa orang miskin memerlukan harta kita, hakikatnya tidak. Kita sangat-sangat memerlukan orang miskin untuk kita berinfak. Orang miskin dapat duit kita bagi RM10, dia makan sekali makan RM10 selesai. Tapi infak kita RM10 pada orang miskin, kita punya manfaat tu lebih besar di akhirat. Dia memadamkan kemarahan Allah kepada kita. Dia menahan malapetaka daripada Allah kepada kita di dunia. Dia memberikan pahala besar kepada kita dekat akhirat nanti. Dia memberatkan timbangan pahala kita di mizan nanti. Walaupun nilainya RM10. Orang miskin dapat RM10 sekali makan selesai. Kita RM10 itu kita boleh tuntut macam-macam dekat akhirat. Kita lebih mengharapkan orang miskin daripada orang miskin mengharapkan kita. Okey, dan setiap infak kita, zakat kita, sedekah kita, Allah sifatkan itu adalah al-qarad. Al-qarad ni maksudnya hutang. Tuan-tuan letak RM10 di jalan Allah, sedekah ke, infak ke, wakaf ke, RM10 tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut itu hutang aku kepada kamu. Maknanya wajib untuk dibayar semula kepada kita. Okey, tuan-tuan letak RM100, Allah wajib bayar kepada kita, balas balik untuk bayaran tersebut lebih baik. Dan kita tahu Allah itu Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya. Dia boleh balas lebih daripada apa yang kita beri kepada dia. Hakikatnya kita tak beri pada dia pun, tapi di jalannya itu Allah Ta'ala akan balas. Sebab hutang ni hukumnya wajib dibayar, kan? Sebab itu Allah Ta'ala gunakan kalimah Al-Qarad, hutang. Sebab Allah Ta'ala menyifatkan itu wajib untuk aku bayar. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kita ada kawan baik kita, kaya raya, berjalan dengan kita, pergilah mana-mana, ke SCC ke Pavilion ke mana-mana lah. Kemudian dia berminat nak beli satu barang, tapi kebetulan kat kredit dia decline je, kan? Tak boleh.
Dia pun kata kepada kita, boleh tak pinjam duit 1,000-2,000 ke? Saya nak beli barang sikit. Kita ni pun tahu dia ni kaya dan sebagainya. Kita kata apa? Tak ada masalah lah. Nak pinjam 5,000 pun saya bagi. Sebab kita yakin dia ni mampu bayar. 5,000 tu tak ada masalah bagi dia. Bayangkan kalau manusia kaya macam tu pun kita mampu yakin untuk dia bayar. Ini kan Tuhan Al-Ghani yang maha kaya. Tapi kenapa kita jadi ragu-ragu nak keluar? Sebab mungkinlah satu, kita tak nampak benda tu. Satu lagi, kita mungkin tak berapa yakin sebenarnya kita akan dapat punangan lebih daripada tu. Okey, jadi percayalah. Satu hadis kudusi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Nabi SAW, Ya bani Adam, anfik umfik. Wahai anak Adam, kamu infak di jalan aku yang akan infak kepada kamu. Aku akan bayar semula kepada kamu. Bukan orang tu yang bayar, aku bayar kepada kamu. Bayaran Allah kepada kita lebih baik. Tak kisah, ada kali dari sudut harta, ada kali dari sudut kesenangan hidup, kemudahan hidup, anak-anak berjaya, pasangan yang baik, soleh-solehah, itu terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi pegang apa yang disebutkan oleh Nabi. Itulah yang Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi itu. Anfik unfik. Kamu infak, aku bayar balik kepada kamu. Bukan orang lain jamin, tuan-tuan. Allah Ta'ala sendiri yang jamin. Sekadar 350, 700, apalah sangat untuk Allah Ta'ala gantikan semula. Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya, memiliki segalanya. Kalau kita tengok orang kaya sekian-sekian hartanya, boleh beli pulau, boleh beli apa macam-macam lautan, tanah, sebagainya. Allah tu memiliki segalanya. Satu bima sakti galaksi ni milik Allah Ta'ala. Kekayaannya lebih daripada perkara tersebut. Jadinya tuan-tuan, ambil kesempatan untuk tahun ni laksanakan ibadah korban. Saya tak jual package lah tuan-tuan, jangan risau. Saya nak galakkan tuan-tuan, ini saham kita bersama untuk sama-sama kita hidupkan syiar ni. Okey, last kali tuan-tuan sebelum nak masuk kepada bacaan kitab ni. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban, ni benda yang paling penting. Melaksanakan ibadah korban sunnah. Tapi satu lagi sunnah yang mesti kita buat, iaitu daripada 1 Zulhijjah sehinggalah haiwan korban kita disembelih, pastikan jangan bercukur, bergunting dan memotong apa-apa yang ada pada tubuh kita. Hukum dia adalah makruh yang hampir kepada haram, tapi dia tak haram lagi. Maknanya kalau kita kata kita buat korban dan kita sengaja je sajalah nak gunting rambut, boleh, tak ada masalah. Tetapi ingat, hukumnya adalah makruh dalam mazhab Syafi'i, hampir kepada perkara haram. Tapi dia tak haram, tapi hampir dah. Maknanya ditegar, jangan buatlah. Itu adalah sunnah. Jadi kalau nak bergunting, nak betul-betul kemas, nak kukunya pendek, buatlah masa Zulkaidah, sebelum masuk 1 Zulhijjah. Selesaikan dulu apa-apa, kemudian biarkan. Sebab ini adalah syiar kita dalam menghidupkan ibadah pada bulan Zulhijjah. Walaupun tak boleh bergunting, bercukur dan sebagainya, mandi kena ya tuan-tuan. Saya ni soalan sejujurnya tuan-tuan, saya bagi tahu. Saya pernah cakap ini dan ditanya, habis mandi tak boleh Ustaz? Mandi boleh. Kalau gugur dan sebagainya tak ada masalah. Itu lain ceritalah. Yang sekarang ni disengajakan, digunting, dipotong, dicukur dan sebagainya. Okey, dia adalah perkara yang sangat-sangat dituntut. Dia bukan cukur gunting masa 10 Zulhijjah, tapi selepas haiwan korban telah disembelih. Maknanya haiwan korban kita tu dah disembelih. Kalau tuan-tuan buat luar negara, tuan-tuan kira-kira mungkin 11 Zulhijjah ataupun 12 Zulhijjah. Kan? Tuan-tuan yakin dah dikorbankan, tuan-tuan bergunting dan bercukurlah. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah ibadah yang sangat-sangat kita dituntut untuk melaksanakan pada bulan Zulhijjah. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan usia dan sama-sama dapat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk pagi ini kita akan baca kitab ni. Saya percaya ada yang dah ada. Kalau yang tidak ada tak mengapa, iaitu kitab Ghayatul Matlub. Kitab ni tuan-tuan namanya panjang sangat sebenarnya. Nama sebenarnya adalah kitab Ghayatul Matlub wa A'zamul Minna fima yaghfirullahu bihi adz-dzunub wa yujibul jannah. Panjang tajuk kitab ni. Kitab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, ni kitab Telaga Biru ni, dia adalah kitab lama dah. Kurun ke-8 ke-9 Hijrah, lama dah. Kitab ni sangat baik untuk dibaca. Kalau tuan-tuan tengok di Telaga Biru, dia adalah siri yang keempat. Tengok cover depan tu, dia adalah siri turas yang keempat. Kalau tuan-tuan dapat buku Telaga Biru, siri yang pertama namanya Kitab Al-Kabair, Imam Zahabi. Dulu sahabat-sahabat saya masa terjemahkan kitab-kitab lama ni tuan-tuan, dia letakkan satu impian.
Pertama, kenapa keluarkan kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar ni? Sebab nak dedahkan kepada masyarakat ini adalah dosa-dosa besar yang Nabi sebut. Jangan kita masuk dalam kelompok tu. Yang kedua, mereka terjemahkan satu kitab, iaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kedua, carilah hidayah Allah macam-macam bentuk. Nabi sebut ni hidayah sekian, buat amalan sekian dapat hidayah sekian-sekian. Ketiga, mereka terjemahkan satu kitab, iaitu kitab At-Tibyan. Ini kitab Tibyan ni kita adab-adab membaca Al-Quran daripada Imam An-Nawawi. Kenapa? Sebab nak cari hidayah Allah, sumber yang paling utama hidayah Allah adalah Al-Quran. Yang keempat, baru mereka terjemahkan kitab Ghayatul Matlub ni, iaitu kitab yang berkaitan tentang amalan-amalan penghapus dosa. Semua orang tak pernah terlepas dari lakukan dosa, dan semua orang mesti tahu apa amalan yang boleh menghapuskan dosa. Okey, kita dosa banyak tuan-tuan. Yang lepaslah. Kita berbaki, usia yang berbaki ni, orang yang bijak bukan mengenang dosa-dosa yang lama, tetapi memanfaatkan baki usia yang ada untuk buat sekian amalan yang menghapuskan dosa-dosa silam. Jadi Nabi sebut macam-macam jenis amalan yang menghapuskan dosa. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan kan, antara satu hadis riwayat Bukhari, Nabi sebut amalan ni paling mudah tetapi paling besar ganjaran dia dalam bab penghapusan dosa. Apa dia? Siapa yang solat belakang imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian imam sebut amin, makmum yang sebut serentak amin dengan imam, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampun semua dosa yang pernah dia lakukan sebelum-sebelum tu. Hanya sebut amin dalam solat bersama imam saja. Tak keluar peluh pun tuan-tuan. Tak sempat peluh keluar, Allah ampunkan dosa. Betapa besarnya pengampunan daripada Allah. Kenapa manusia tetap masuk ke dalam neraka? Kenapa? Ini yang perlu kita tahu. Banyak sangat amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi secara sahih. Buat sekian amalan, pengampunan sekian. Buat sekian amalan, penghapusan sekian. Dalam kitab ni tuan-tuan, Ibn Daibak sebutkan ada 7 jenis pengampunan dosa daripada Allah. InsyaAllah kita akan sentuh selepas ni. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bagi yang mungkin baru hadir untuk bacaan kitab ni tuan-tuan, saya nak mudahkan perbincangan kita. Pagi ini saya nak beritahu pada tuan-tuan, ini benda asas saja sebelum kita baca hadis-hadis dalam ni. Ada 5 metod cara pengumpulan hadis-hadis Nabi SAW di dalam kitab ni. Maknanya kalau kita nak baca kitab ni, kita kena tahu ada 5 metod. Macam mana penyusunan dia di dalam kitab Ghayatul Matlub. Pertama, kita kena tahu siapa penulis ni. Penulis ni dikenali sebagai Ibn Daibak. Okey, Ibn Daibak. Nama sebenarnya bukan Ibn Daibak. Namanya adalah Al-Hafiz Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Asy-Syaibani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Panjang dah, ini sampai kali moyang-moyang semua sebut. Cumanya tuan-tuan, dikenali sebagai Ibn Daibak sebab Daibak merujuk kepada datuknya. Ibn Daibak ni tuan-tuan, dia lahir, ayahnya meninggal masa musafir di India, meninggal. Okay, dia ni dilahirkan di satu kota namanya kota Zabid, sebab tu namanya Az-Zabidi. Ada nama Zabidi di sini. Ni satu kota namanya kota Zabid, nisbah pada kelahiran dia di Yaman. Dia duduk dengan datuknya, seorang ulama di Yaman, di kota Zabid tu dia duduk, dan datuknya dikenali sebagai Daibak. Daibak ni dia datang daripada bahasa, bukan bahasa Arab, dia tapi daripada bahasa Habsyah, Ethiopia. Orang yang duduk dekat benua Afrika tu, nama Daibak ni bermaksud orang kulit putih. Kalau bahasa Arab, putih ni bermaksud bayda. Bayda. Tapi bahasa Arab, bahasa Ethiopia, Daibak. Jadi dia ni dinisbahkan dengan nama datuknya kerana datuk dia yang menjaga dia. Ibn Daibak, anak kepada Daibak. Sebenarnya bukan anak, cucu kepada Daibak. Terkenal dengan nama datuk dia. Ini budaya Arab lah. Contohlah tuan-tuan Tuan-tuan tengok nama datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, dia bukan nama yang baik sebenarnya. Sebab Abdul ni dia mesti dikepilkan dengan nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Wadud, Abdul Matin. Ini nama-nama Allah. Abdul Muttalib bermaksud hamba kepada Al-Muttalib. Tapi itu adalah nama datuk Nabi SAW. Asal nama datuk Nabi apa? Iaitu Syaibah.
Nama datuk Nabi sebenarnya adalah Syaibah. Syaibah tu bermaksud ni uban. Masa datuk Nabi lahir di Yathrib, dia lahir ada tompok uban di rambutnya, dan ibunya memberi nama dia sebagai Syaibah. Dan kepercayaan orang Arab zaman tu, mana-mana bayi yang dilahirkan beruban, umurnya panjang, dan panjang sungguh umur dia. Tapi itu khurafat lah kepercayaan tersebut. Tapi nama sebenarnya adalah Syaibah. Macam mana jadi Abdul Muttalib? Kalau tuan-tuan izinkan saya cerita sikit untuk kita tahu sedikit. Baik. Nabi punya datuk, kemudian moyang atas dia lagi, namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ada dua anak. Seorang namanya Al-Muttalib, seorang lagi namanya Hashim. Hashim ni namanya Amru, kan kita kenal. Nama datuk Nabi Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, kan? Itu nama datuk Nabi, kan? Jadinya Hashim nama sebenarnya adalah Amru. Saya minta maaf kalau tuan-tuan kena catat pun nampak. Kalau saya sebut tuan-tuan mungkin tak jelas lah. Okey. Tunggu Ustaz Zahid. Okey. Namanya Amru. Kenapa dipanggil Hashim? Sebab Amru ni dia adalah pemerintah Mekah. Kerja dialah yang membuka jalan perdagangan ke Syam dan juga ke Yaman. Ada pelopor. Kita baca li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was saif. Orang Quraisy ni berdagang ke Syam ke Yaman. Pembuka dia siapa? Moyang Nabi, namanya Hashim ataupun Amru. Dia dikenali sebagai Hashim sebab kerja dia bila orang haji datang ke Mekah, kerjanya adalah memberi makan. Roti dipecah-pecahkan, dan orang yang bekerja memecah roti ni dalam fi'il dalam bahasa Arab disebut sebagai Hashim. Dan pemukul roti, pemecah roti dikenali sebagai Hashim. Itu maksudnya. Ada nama Hashim ke? Itu namanya pemukul roti. Okey, pemecah roti Hashim. Dan dia dikenali lah dengan nama Hashim. Hashim dia masih berdagang ke Syam, dia singgah ke Yathrib, jumpa dengan seorang wanita, dia berkahwin. Budaya zaman dulu tuan-tuan, kahwin tasyenggo je. Dah kahwin kemudian dia tinggalkan. Dapat seorang anak nama Syaibah. Itulah Abdul Muttalib. Tapi bila Hashim ni meninggal tuan-tuan, Al-Muttalib adik kepada Hashim ni jadi pemerintah. Dan dia dengar ada keturunan Hashim yang berada dekat Yathrib. Dia pergi cari, jumpalah dengan Syaibah ni. Jumpa dengan Syaibah, dia bawa pulang ke kota Mekah. Bila dia bawa kota Mekah tuan-tuan, masa tu Abdul Muttalib ni kecil lagi, duduk atas tunggangan. Orang Mekah nampak, orang kata apa? Wahai Al-Muttalib, itu adalah Abdul Muttalib. Dia sangka itu adalah hamba kepada Al-Muttalib. Okey. Tapi kata Al-Muttalib dia bukan hambaku, dia adalah anak kepada pemerintah kita yang lama, iaitu Hashim. Tapi itulah budaya nama. Jadi Ibn Daibat macam itu juga. Nama samaran tu lebih dikenali daripada nama sebenarnya. Disandarkan kepada nama datuk dia. Dia ni tuan-tuan sangat alim. Daripada kecil dia menguasai ilmu hadis. Lebih hebat lagi tuan-tuan, dia menghafal Quran, bukan sekadar hafal 30 juzuk, bahkan dia hafal dengan 7 qiraat. 7 qiraat ni kalau orang yang belajar ilmu Quran dia tahulah, maknanya bacaan dia ada 7 jenis bacaan, dan dia menguasai daripada kecil. Umur 17 tahun dia pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji, dia jumpa dengan seorang ulama namanya Imam As-Sakhawi. Duduk dekat sana, dia belajar ilmu hadis. Imam Sakhawi ni imam besar lah. Dia adalah murid kanan kepada Al-Hafiz Ibn Hajar As-Asqalani. Belajar. Ni saya bagi tahu pada tuan-tuan supaya tuan-tuan maklum kitab yang kita baca ni siapa pengarang dia. Dia belajar ilmu daripada siapa? Sebab barulah ilmu kita insya-Allah betul-betul jelas. Kalau orang hari ni dia tak tanya guru tuan-tuan, dia tanya belajar mana dulu? Azhar. Okey, kalau Azhar bolehlah yakin. Tapi sebenarnya ikut tempat tak apa yakin tuan-tuan. Kena tahu siapa guru kamu. Itu budaya tradisi ulama silam. Daripada guru tu kita tahu gurunya dulu siapa, daripada gurunya siapa, sampailah kepada Nabi SAW. Okey, baik. Yang kedua yang tuan-tuan kena tahu metod daripada kitab ni. Kitab ni adalah kitab hadis yang kumpulkan hadis-hadis penghapusan dosa. Cumanya dalam kitab ini tak semua hadisnya adalah hadis sahih. Ini kena jelaskan dengan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan semak di hujung-hujung nota kaki, ada kata hadis ni dhaif, ada kata hadis ni palsu, ada kata hadis ni mungkar. Kenapa? Sebab kitab ni tuan-tuan, dia adalah kitab yang bergenre, iaitu kitab Ar-Raqaiq, kitab pelembut jiwa, kitab Fadail Amal, kelebihan-kelebihan beramal, dan dia adalah kitab Targhib wa Tarhib, kitab yang menjadi galakan dan motivasi untuk kita buat.
Dan kita hadis, kalau kitab tu bergenera 3 jenis ni tuan-tuan, memang tak menjadi masalah dia bercampur bawa antara hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya. Saya kena maklum pada tuan-tuan. Minta maaf kalau dia agak sedikit teknikal tapi tak besar pun, tak berat pun. Makluman ini untuk penting tuan-tuan maklum kitab ni apa yang tuan-tuan baca. Okey, sebab nanti tuan-tuan saya akan beritahu. Tuan-tuan tahu hadis ni, saya akan beritahu. Hadis ni tak boleh beramal. Jangan tuan-tuan ingat semua yang disebut dalam hadis ni semua boleh beramal. Tak semestinya. Sebab apa? Dia kitab pelembut jiwa. Kitab targhib wa tarhib. Jelas tuan-tuan? Boleh ikuti? Boleh insya-Allah. Baik, ketiga, kitab ni tuan-tuan, dia adalah kitab himpunan 2 kitab besar sebelum Ibn Daibak ni, iaitu daripada Imam Munziri dan juga Imam Ibn Hajar. Yang mana dia kumpulkan hadis-hadis Nabi berkaitan penghapusan dosa. Jadi gabungan 2 kitab besar ni tuan-tuan, jadilah kitab yang berada dekat tangan tuan-tuan. Nipis kitab ni, kitab kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Keempat, kitab ni tuan-tuan, dia mengumpulkan juga cerita-cerita Israiliyat. Okey, ada cerita-cerita orang-orang terdahulu. Spesifiknya dia bawa riwayat-riwayat daripada kata-kata nabi-nabi terdahulu, yang mana kita tak boleh kata dia adalah ucapan yang betul ataupun tidak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kekurangan sumber yang boleh kata ni sahih ataupun tidak. Cumanya mereka berpegang dengan pandangan daripada Ibnu Kathir. Yang benar Ibnu Kathir kata apa? Mana-mana cerita Israiliyat, dia ada 3 bahagian. Pertama, kalau cerita tu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kedua, kalau cerita tu sealiran dengan Quran dan Sunnah, terima. Ketiga, kalau cerita tu adalah cerita yang umum, kita tak tahu cerita benar ataupun tidak, kita boleh tawakuf. Tawakuf ni maknanya tak kata ya, tak kata tidak, tapi boleh dengar. Kalau dia jadi manfaat, ambil sebagai motivasi. Kalau tak ada manfaat, tinggalkan. Sebab itu dalam kitab-kitab tafsir, tuan-tuan boleh jumpa banyak cerita-cerita Israiliyat. Kebanyakannya ada ini kita tak boleh nafikan. Yang kelima, metod dalam kitab ni tuan-tuan, dia juga mengumpulkan cerita-cerita mimpi daripada sahabat-sahabat, daripada ulama-ulama terdahulu. Baik, mimpi ni tuan-tuan, dia tak boleh jadi hujah dalam agama. Kita kena faham. Mimpi tak boleh jadi hujah. Cumanya Ibn Daibak, ulama hadis ni, dia kumpulkan juga mimpi-mimpi ni sebagai satu motivasi. Nanti tuan-tuan akan jumpa cerita-cerita mimpi yang tuan-tuan rasa dia jadi semangat kepada kita. Dalil ke? Bukan dalil. Tetapi adalah untuk pencetus semangat. Okey, untuk kita segera berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, itu 5 metod yang awal yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, kita terus masuk kitab ni. Untuk mukadimah kitab ni tuan-tuan buka muka surat yang kedua bagi yang berkitab. Tuan-tuan tengok firman Allah Taala yang kedua tu yang bermula dengan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar, bertaubat kepada Allah adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dia bukan penting, tapi sangat-sangat penting. Ada seorang sahabat Nabi SAW tanya pada Nabi SAW, "Ya Rasul, ayyud du'a afdal?" Wahai Rasulullah, apa doa yang paling afdal? Banyak-banyak doa ni, yang mana paling afdal? Sebab apa tuan-tuan? Kita ni hajatnya macam-macam. Saya nak anak berjaya, saya nak anak lulus peperiksaan, saya nak kehidupan bahagia, saya tak nak itu, saya tak nak ni. Macam-macam kita doa. Tapi apa doa yang paling afdal? Nabi kata yang paling afdal doanya adalah al-afu, memohon kemaafan, keampunan daripada Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab segala doa yang kita nak berhajat pada Allah Ta'ala ni, dia terhalang dan terhijab dengan dosa kita. Okay, dosa kita ni yang menghalang doa kita. Kenapa doa saya tak mustajab ya? Doa si fulan mustajab. Kenapa doa saya tak mustajab? Rupa-rupanya dia terhalang dengan dosa. Saya nak buat tuan-tuan satu kisah. Seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Terkenal kan, kita selalu dengar kan? Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia adalah sahabat Nabi yang mahir dalam peperangan, salah seorang penembak, pemanah tepat, dan dia ni juga memiliki satu keistimewaan yang tidak ada pada sahabat yang lain, iaitu doa yang mustajab. Sahabat-sahabat lain ni jadi cemburu dengan dia. Dia kata, "Wahai Sa'ad, kenapa doa kamu mustajab ya?
Kata saya pun tak tahu kenapa doa saya mustajab. Saya tak tahu. Cuma dalam hidup saya akan pastikan satu perkara. Jadi kita boleh contohi dia tuan-tuan. Abu Bakar sahabat besar, Umar sahabat besar, tapi tak terkenal dengan doa mustajab. Tapi dia doanya mustajab. Apa dia? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, amalan dia iaitu dia akan pastikan setiap yang dia makan, dia mesti tahu sumbernya mana, halal ke, haram ke, syubha. Itu menyebabkan doanya sangat mustajab. Okey, tapi kata Nabi SAW hadis ni, nak dapatkan doa yang mustajab, banyakkan beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, clear, doa kita mudah diangkat dan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Itu pentingnya istighfar. Istighfar kat sini bukan sekadar istighfar saja, tapi amalan-amalan yang menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, kelebihan orang yang bertaubat, istighfar pada Allah ni tuan-tuan, dia ada 3. Okey, pertama, dia akan mendapat pengampunan daripada Allah. Allah ampun dosa dia. Dosanya diampunkan, doanya mustajab. Itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, Allah Ta'ala akan luaskan rezekinya. Luas rezeki ni tuan-tuan bukan semata-mata kaya raya saja, tapi rezekinya cukup saja. Dia tak ada masalah besar sangat pun. Kita tengok hidupnya mudah aja. Walaupun sedikit-sedikit pun kita nampak hidupnya senang. Anak-anak semua okey je, tak ada masalah. Hidupnya sangat luas rezeki dia. Hanya kerana taubat. Yang ketiga, kelebihan dia adalah dia akan mendapat ketenangan jiwa. Dia tak jadi serabut, dia tak jadi runsing. Dia rasa hidup dia sibuk sangat, buat macam-macam, sibuk sangat. Tapi penghujung kesebukan dia tak dapat apa-apa. Duit habis macam tu juga, hati tak tenang, hidup serabut, anak-anak lintang pukang. Okey, jadi ini antara kelebihan istighfar. Dalilnya apa tuan-tuan? Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, pertama kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah Ta'ala akan jadikan untuk orang yang beristighfar ni, pertama, kalau hidupnya sempit, Allah Ta'ala akan lapangkan hidup dia. Okey, bukan, kalau hidupnya sempit, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar kepada hidup dia. Semua mudah. Dia ada kesusahan macam ni, ada je pembuka jalan. Dia macam ni, ada je Allah Ta'ala rezekikan sekian-sekian tempat. Kedua, wa min kulli hammin faraja. Kalau hidupnya keresahan, bimbang, tak tutup pasal, hatinya runsing, Allah Ta'ala akan berikan ketenangan pada diri dia. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan turunkan rezeki kepadanya daripada jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Hadis ni tuan-tuan, Syekh Shu'aib Al-Arnaud kata hadis ni riwayat Abu Daud, tapi hadis ni dhaif. Walaupun dhaif tuan-tuan, tetap diterima kerana kuat berdasarkan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan tengok muka surat 2 tu, Allah Ta'ala sebut apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bertaubat kamu, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Siapa yang bertaubat kepada Allah, mengampun pengampunan daripada Allah, pertama kata Allah, dia akan hantarkan hujan lebat mencurah-curah. Ni nikmat zahir ni tuan-tuan. Maknanya bukan sekadar hujan lah. Hujan ni zahir lah. Tapi dari sudut lain, nikmat tu mencurah-curah, lebat Allah Ta'ala berikan. Kekayaan mungkin, ketenangan jiwa, rahmat, hidup berkat. Tuan-tuan tengok ya, Imam Syafi'i khatam Quran selain Ramadan sehari sekali. Masuk Ramadan, Imam Syafi'i akan khatam Quran sehari Ramadan 2 kali khatam. Fikiran kita tak logik, macam mana dia boleh membaca sehari boleh khatam. Kita nak sebulan khatam tu ambil masa macam-macam dah. Tak boleh nak buat kerja rumah, tak boleh nak ambil cucu sekolah, macam-macam. Tapi Imam Syafi'i boleh. Ini namanya Allah berikan berkat dalam hidup dia. Salah satu puncanya istighfar. Macam-macam benda yang manusia kata mustahil, yang dia rasa tak mampu, tapi ada orang mampu sebab berkat. Yang itu yang disebutkan Allah Ta'ala limpah macam-macam rahmat dan keberkatan dalam hidup seseorang. Jadi di sini orang yang bertaubat, Allah Ta'ala jamin diturunkan hujan lebat kepada dia.
wa yumdibukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya banyak harta kekayaan. Kemudian Allah Ta'ala akan berikan banyak anak penak dia, zuriat-zuriat dia semua ramai, berjaya. Okey. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya kebun-kebun tanaman, dan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya juga iaitu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya punca istighfar. Penting kan? Penting. Walaupun kita rasa benda tu rasa kecil, istighfar saja, tapi tidak, besar ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan, tengok muka surat yang ke-7. Saya lompat je. Ni lebih kepada ulang kaji untuk ibu-ibu ayah-ayah yang pernah ikuti saya. Yang baru saya sekadar ulang kaji je. Okay, yang ke-7, muka surat 7 tuan-tuan buka. Tuan-tuan tengok hadis yang bawah sekali tu, muka surat 7 bermula dengan kalimah kana rajulan. Muka surat 7, tengok hadis yang bawah sekali, ada matan Arab tu dia tulis kana rajulan. Tuan-tuan baca kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyain fakana ahaduhuma yudhnib wal akhar mujtahid fil ibadah fakana la yazalul mujtahid yara al akhar ala dhanbi fayaqul aqsir fawajadahu yawman ala dhanbin faqala lahu aqsir faqala khallini wa rabbi abu'ithta alayya raqiba faqala wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhiluka Allahul jannah faqabada arwahahuma fajtama'a 'inda rabbil alamin faqala li hadzal mujtahid akunta bi'alima aw kunta 'ala ma fi yadi qadira wa qala lil mudhnib idhhab fadkhulil jannah birahmati wa qala lil akhar idhhabu bihi ila an-nar qala Abu Hurairah walladhi nafsi biyadihi latakallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratuh. Baik, hadis ni tuan-tuan daripada Abu Hurairah. Hadis ni riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Nabi SAW cerita kat sahabat. Satu hari Nabi kata pada sahabat, dulu ada pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa AS, zaman Bani Israel ni ada dua lelaki bersaudara. Seorang lelaki yang kuat bermaksiat ni, suka buat dosa. Seorang lagi lelaki yang rajin beribadah. Ni tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan ingatan untuk kita bersama. Siapa yang kecil-kecil, memandang kecil, remeh istighfar ni tuan-tuan, hadis ni pengajaran besar. Jangan kita rasa istighfar biasa je. Tak, sangat besar. Tuan-tuan tengok hadis ni. Seorang lelaki buat dosa, suka buat dosa. Satu lagi lelaki yang kuat beribadah. Kemudian kata Nabi SAW, lelaki yang bersungguh-sungguh dalam beribadah ni, setiap kali dia nampak saudara dia ni yang buat dosa, dia akan kata apa? Aqsir, kamu tinggalkanlah dosa kamu. Kemudian lelaki yang melakukan dosa tu kata apa? Bukan. Kemudian tuan-tuan, pada hari yang lain pula, dia nampak kawan dia ni, saudara dia buat dosa lagi, dia kata lagi, aksir, tinggalkan dosa kamu. Ni orang yang kaki ibadah ni. Asal dia nampak saudara dia buat dosa je, dia kata tinggalkanlah, jangan buat dosa. Kemudian jumpa lagi, dia cakap tinggalkanlah dosa. Kemudian tuan-tuan, pada waktu tersebut, lelaki ataupun saudara yang buat dosa ni tuan-tuan, dia pun jawab, biarkan aku dengan Tuhan aku, ni urusan aku. Biarkan aku dengan Tuhan aku, kamu jangan masuk campur. Kemudian lelaki tu kata, adakah kamu ni yang ahli ibadah ni diutuskan oleh Allah untuk kau tengok aku je ni? Kemudian ahli ibadah tu kata apa? Saudara yang buat ibadah ni, dia kata apa? Demi Allah, dosa kamu tidak akan diampuni oleh Allah dan kamu tidak akan masuk dalam syurga Allah. Seolah-olahnya dia dah menghukum orang yang buat dosa ni. Kamu ni Allah Ta'ala tak ampun lah, kamu tak akan masuk syurga dengan perangai macam ni. Degil sangat. Kata Nabi SAW, dua-dua ni bila di meninggal dunia, dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala sebut tuan-tuan? Ketika mana Allah Ta'ala menyoal lelaki yang kuat ibadah ni, kata Allah Ta'ala, adakah kamu ni lebih mengetahui daripada aku? Adakah kamu ni dapat mengetahui apa yang telah berada di dalam kekuasaanku? Dan Allah Ta'ala perintahkan lelaki yang melakukan amal ibadah ni, kerana sebutan dia tu menghukum kawan dia yang melakukan dosa, Allah Ta'ala perintah dia masuk ke dalam neraka. Manakala lelaki yang melakukan dosa,
yang mana dia tak bersyirik syirik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan dia, masuklah kamu ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Kata Abu Hurairah, tuan-tuan, ucapan lelaki yang ibadah tadi tu, yang kuat ibadah sebab dihukum saudara dia yang lakukan dosa, kata dia, ucapan yang sekali itu telah memusnahkan dunia dan akhirat dia. Tuan-tuan bayangkan, kita berapa banyak dah sebut benda ni, tuan-tuan. Kita sebut secara jelas, kita sebut dalam Facebook kita, dalam Instagram kita, duk hukum orang sana, duk hukum orang sini. Kamu ni ahli maksiat, Allah tak ampun dosa kamu. Tuan-tuan bayangkan. Sebab itu penting melazimi istighfar. Tuan-tuan, ibadah hebat mana pun, alim hebat mana pun, istighfar jangan tinggal. Jangan sangka kita datang majlis ilmu, kita solat sekian-sekian, kita yakin kita ni dah cukup ibadah. Overconfident ni lah yang merosakkan ibadah kita. Dia membakar semua amalan-amalan kita. Sebab itu dia ajar untuk istighfar, supaya kita sentiasa merasa khauf dan juga raja', iaitu rasa takut ibadah tak diterima oleh Allah, dan kita meletakkan harapan supaya ibadah yang kita lakukan Allah terima. Bila tak ada salah satu ni, tuan-tuan, tak ada khauf, tak ada takut, tak ada raja', tak ada pengharapan dengan ibadah kita, itu yang jadi kita ni overconfident. Semua orang pakat masuk neraka, kita je masuk syurga. Akhirnya orang tak suka dengan orang masjid, orang surau ni. Kenapa ni? Dia ni suka sangat hukum saya, dia suka sangat hukum saya. Tuan-tuan, jangan, kita bukan nak tunding jari ke orang lain, tapi kita nak lihat pada diri kita. Kita tak nak termasuk dalam kategori yang Nabi sebut ni. Amalan kita rosak. Okay, amalan kita rosak, habis, binasa segala amalan yang kita lakukan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok muka surat yang ke-13. Okey, tengok muka surat yang ke-13. Sebelum tu tuan-tuan nak rehat ke tidak? Tuan-tuan nak rehat ke tidak? Boleh? Ada nak pergi toilet? Boleh, kalau tidak kita teruskan lagi. Bismillah. Okey, kita dah nak masuk balik, sambung balik apa yang kita tinggalkan beberapa bulan yang lalu, iaitu tuan-tuan tengok pada muka surat yang ke-13, tuan-tuan tengok bab yang kedua, selepas ini kita akan sentuh, iaitu ada 7 perkara yang Nabi sebut berkaitan tentang amalan yang menghapuskan dosa. Amalan yang menghapus dosa ni, tuan-tuan, Nabi pecahkan, Ibn Daibak pecahkan daripada hadis Nabi, ada 7 bahagian. Pertama, fasal pertama, ada amalan yang menyebabkan dosa yang terdahulu dan yang terkemudian diampunkan oleh Allah. Maknanya kita buat sekian amalan, Allah ampun dosa kita yang dahulu dan yang akan datang. Jadi kita kena tahu ni, apa amalan yang saya boleh buat untuk saya dapat pengampunan ni. Kan, kita nak patah balik ke zaman dahulu, masa kita muda-muda dulu, tinggalkan solat, buat sekian maksiat, buat itu, buat ini, kita tak mampu dah. Tapi kita manfaatkan waktu baki usia yang ada ni supaya jangan buat maksiat. Okey, itu pertama. Kedua, ada amalan yang menyebabkan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu oleh Allah. Tadi pertama, dosa yang dahulu dan akan datang. Yang kedua, amalan yang hapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Yang ketiga, ada amalan yang menyebabkan seseorang diampunkan dosa seperti hari dilahirkan ibunya. Besar kan ganjaran-ganjaran ni? Besar. Semuanya berbeza-beza, tuan-tuan. Yang keempat, ada amalan yang menyebabkan diampunkan dosa oleh Allah walau sebanyak buih di lautan. Banyak. Kita tak tahu dosa kita banyak mana, dosa kecil, dosa besar. Walaupun sebanyak buih di lautan, buat sekian amalan, Allah ampunkan. Yang kelima, ada amalan yang menyebabkan diampunkan dosa oleh Allah walaupun pelakunya pernah lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang ni, tuan-tuan, sebahagian, salah satu daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Okay, ni dosa besar ni, bukan dosa-dosa calang-calang ni, dosa-dosa besar. Buat sekian amalan, Allah ampunkan. Yang keenam, ada amalan yang menyebabkan diampunkan dosa-dosa yang pelbagai oleh Allah. Maknanya macam-macam dosa lah, Allah ampunkan sekian-sekian amalan. Dan yang ketujuh, yang ni lebih utama lagi, ada amalan yang kita buat, Allah wajibkan syurga untuk pelakunya. Maknanya kita jangan tinggalkan, tuan-tuan. Saya nak tunggu sampai fasa 7 ni, tak tahu jumpa ke tidak. Tapi saya nak bagi tuan-tuan, kongsi dengan tuan-tuan satu amalan ni, nanti kita akan jumpa juga. Nabi sebut ada amalan ahli syurga di dunia ni. Walaupun dia duduk di dunia, dia amalan ahli syurga.
Kata Nabi SAW, setiap pagi dan petang jangan lupa untuk baca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Okey, jangan tinggalkan penghulu istighfar ni waktu pagi dan petang, lepas subuh, lepas maghrib ataupun lepas asar. Tuan-tuan boleh Google ni Sayyidul Istighfar. Bacaan dia, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni tuan-tuan Google, minta anak-anak tolong Google, tulis je penghulu istighfar. Tuan-tuan bacalah, walaupun direct daripada handphone ke, tulis atas buku ke, ataupun tuan-tuan hafal. Tuan-tuan baca selepas subuh sekali, tuan-tuan baca selepas asar sekali. Riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang baca lepas subuh kemudian dia meninggal sebelum masuknya malam, wajib baginya syurga. Siapa yang baca asar kemudian dia meninggal selepas itu sebelum masuknya pagi esok, wajib baginya syurga. Okey, jadi ini peluang yang Allah berikan kepada kita. Jangan tinggalkan tuan-tuan istighfar. Sayyidul Istighfar, bukan sekadar astagfirullah saja, tapi ada Sayyidul Istighfar. Panjang, memang panjang, tapi berbaloi untuk kita amal. Okey, berbaloi untuk kita amal. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Okey, kita sambung muka surat yang ke-21. Ini baru kita masuk bab kita ni. Tuan-tuan tengok pada muka surat yang ke-21. Ni yang depan-depan tu kita dah sentuh sebelum ni. Masuk bab yang 21. Allah Ta'ala, Nabi SAW, surah 21 tuan-tuan tengok. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Al-Aghar bin Yasar bin Al-Muzani. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, ni kata Nabi, bertaubatlah kepada Allah dan pohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari lebih 70 kali. Nabi yang maksum tu, yang Allah Ta'ala garanti maksum, tak melakukan dosa, Allah pandu hidup Nabi pun istighfar 70 kali, lebih 70 kali. Akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Jadi kita pun kena keazaman macam itulah. Kalau lepas solat kita istighfar 3 kali, sehari baru 15 kali kan? Sehari baru 25 kali. Tak cukup lagi tu. Kalau boleh lebih lagi. Sehari kalau lepas solat 10 kali, baru 50 kali. Jadi kena gandakan, mungkin 20 kali, mungkin 30 kali selepas setiap solat fardu. Supaya kita pun banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Nabi pun beristighfar. Tapi tuan-tuan, sebahagian ulama hadis kata apa? Bila Nabi sebut kalimah 70, 7 ke, 70, 700, 7,000, 700,000 ni, dia bukan bermaksud angka yang spesifik. Dia bermaksud infinity. Macam bermaksud terlalu banyak. Jadi orang Arab selalu gunakan kalimah 770 tu bermaksud banyak. Contohlah dalam bahasa kita. Tuan-tuan pernah dengar orang kata, saya tunggu ustaz ni lama sangat sampai berjanggut dah. Yang sebut makcik-makcik. Sudah tentulah tak berjanggut kan. Cuma kita faham lama sungguh lah tu. Lama sungguh benda tu sampai berjanggut dah makcik-makcik ni. Jadi macam itulah dengan teks Arab, bila disebutkan 7, 70, 700, 700,000, bukan bermaksud spesifik, tetapi mungkin bermaksud infinity. Ramai sangatlah. Jadi bila Nabi sebut 70, maknanya ramai, banyaklah permohonan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan kira ya, istighfar dalam 1 minit kita boleh istighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seminit 100 kali. Takkanlah Nabi 70 kali ya? Seminit. Sebab itu Allah Ta'ala kata wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia ni memang tenggelam dalam kerugian. Sebab seminit dia boleh dapat 100 pengampunan dia boleh minta pada Allah. Sebab sekali pengampunan, sekali istighfar, Allah buka, luaskan rezeki, Allah luaskan kesempitan hidup dia, Allah Ta'ala beri pengampunan, mustajabkan doa dia. Seminit 100 kali tuan-tuan. Takkanlah Nabi SAW hanya 70 kali. Ni seminit ni, kita pun sehari berapa kali istighfar? Kalau kita nak kalikan seminit 100 kali, kita sehari baru 50 kali, maknanya banyak masa kita tak diisi, tak diperah sungguh untuk diisi dengan amal soleh kepada Allah Ta'ala.
Satu hadis Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, siapa yang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi SAW, ahabbu ilayya minal ar wa ma fiha. Zikir itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Maknanya dunia dan sisi ni besar, tuan-tuan. Tapi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ini seminit, tuan-tuan boleh buat sampai 50 kali. Maknanya kita boleh menjemput pahala tu terlalu banyak di sisi Allah Ta'ala. Belum lagi kalimah la haula wala quwata illa billah. Belum lagi kalimah yang kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, kerana wathaqilani fil mizan. Ada dua kalimah yang ringan di lidah tapi berat di timbangan, dan dia menjemput kasih sayang Allah kepada kita. Apa dia, tuan-tuan? Kata Nabi, zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tuan-tuan sebut zikir yang semudah ni, ringan di lidah, dia akan berat timbangan mizan kita. Kemudian dia menjemput kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Seminit zikir ni, tuan-tuan boleh buat 100 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Seminit ni, kira seminit, belum kira sehari, belum kira sejam dan sebagainya. Baru seminit. Sebab itu perbanyakkan istighfar. Sebab Nabi pun memperbanyakkan istighfar. Dalam Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, wallah inni la astaghfiru wa atubu ilai fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku, iaitu Nabi, memohon ampun dan taubat kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Okey, hadis ni riwayat Al-Bukhari. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, Allahu ashaddu faraha bi taubatil abdi hina yatubu ilai min ahadikum kana ala rahilati bi ardi fafalatat minhu wa alaiha ta'amu wa sharabuh fa ayisa minha fa ata syajara fattaja'a fi dhilliha qad ayisa min rahilati fa baina huwa kadzalika huwa biha qa'imatan indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Kata Nabi SAW, ni Nabi nak bagi contoh, tuan-tuan. Orang hamba Allah yang kembali bertaubat kepada Allah, Nabi gambarkan macam ni, iaitu sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok teks Arab tu, disebutkan kalimahnya adalah Allah asyaddu faraha, sangat-sangat gembira. Asyad ni maksudnya sangat-sangat gembira. Kata Nabi, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika hambanya bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan seseorang yang berada di atas kenderaannya dan berada di satu tanah yang luas, iaitu padang pasir. Kemudian haiwan yang ditungganginya itu lari dengan membawa bekalan makanan dan minumnya, sehingga dia pun menjadi putus asa. Kemudian dia menghampiri sebuah pokok dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang berputus asa. Tiba-tiba berdiri di sisinya. Tiba-tiba ketika dia dalam keadaan seperti itu, kenderaannya tampak berdiri di sisinya. Lalu dia mengikatnya kerana sangat gembira. Dia berkata, Ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia tersalah mengucapkannya kerana terlalu gembira. Macam ni, tuan-tuan. Hadis ni Nabi nak bagi gambaran macam mana Allah terlalu sayang kepada manusia yang bertaubat. Gambaran dia seperti mana ada seorang lelaki pergi berjalan ni, musafir. Tuan-tuan kena bayangkan, orang musafir dulu bawa terikan cahaya matahari. Semua makan minum dia, harta-harta dia duduk atas tunggangan. Jalan pada pasir. Tengah-tengah jalan dia berhenti, tuan-tuan. Dia mungkinlah qada hajat ke apa sebagainya. Tiba-tiba dia toleh, haiwan tunggangan dia lari. Dokumen dia, pasport, IC dia, makan minum semua hilang. Tinggal seorang-seorang dekat padang pasir. Dia pun jadi runsing, tuan-tuan. Cari sana cari, macam mana tak jumpa-jumpa. Kata Nabi, dia ni pun baring dekat bawah pokok dia. Runsing sangat, tak tahu nak fikir macam mana, dia baring. Sedang dia baring-baring dekat bawah pokok, tiba-tiba kata Nabi SAW, haiwan tunggangan dia berdiri sebelah dia. Dia punya gembira dia sampai dia kata apa? Wahai Allah, Engkau hambaku, aku Tuhan kamu. Sampai tersalah cakap.
Hadis ni riwayat Imam Muslim. Sampai tersalah cakap. Kerana terlalu gembira. Kata Nabi SAW, kegembiraan di waktu tu tuan-tuan, macam Allah Ta'ala sangat gembira dengan hamba yang datang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Saya bagi contoh macam inilah, nak bagi mudah faham konteks kita. Tuan-tuan pergi mall, pergilah mana-mana shopping complex. Na'udzubillah tuan-tuan, ni contoh saja. Tuan-tuan pergi, tapi berlaku pada sahabat saya. Dia pergi tuan-tuan satu tempat ni, cari pakaian nak raya tak silap saya. Pergi, tengah-tengah dia sibuk ni nak acuh pakaian dekat anak-anak yang lain, ada seorang anak dia ni hilang. Dia punya kalut tu, rupa-rupanya anak dia ni ikut, anak dia 3 tahun ke 4 tahun. Tak pandai cakap, tak tahu siapa mak, nak sebut apa nama mak pun tak tahu. Hilang tu tuan-tuan, dia terikut orang lain. Kan dia kecil kan, jalan-jalan, tiba-tiba mak dah ke sana, dia ke sini. Hilang. Dia punya cuak tu tuan-tuan, naik 3-4 tingkat tu. Tingkat 1 tengok anak tak ada. Tingkat kedua tengok tak ada. Tingkat ketiga tak ada. Keempat tak ada. Toilet tak ada, surau tak ada. Hati ni macam nak terputus dah nyawa dia. Anak hilang. Anak hilang tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, nyawa, saya percaya ibu-ibu boleh faham maksud saya ni. Dia dah terfikir dah, kalau dia balik, dia takkan balik. Shopping complex tutup, dia akan duduk kat shopping complex tu. Nak cari anak dia. Runsing sungguh tuan-tuan. Dia dah tak peduli dah baju dia cari ke apa, dia biarkan macam tu. Dia kata dia punya kalut dia tu 30 minit tu sangat-sangat mencemaskan. Dia kata dah tak fikir pasal nyawa dah. Dia tak boleh fikir dah. Nak jadi cerita tuan-tuan, tengah dia pusing-pusing naik turun ni, Allah Ta'ala rezekikan anak tu kebetulan duduk dengan ada seorang laki-laki tu hantar depan dia. Dia kata, yang ini anak puan ke? Sebab dia nampak makcik ni duduk ulang alik tinggi 4 tingkat ni pusing-pusing. Dia kata, ya, ni anak saya. Dia kata masa tu perasaan dia tak boleh cakap, tuan-tuan. Macam magic dia kata. Dia dah terbayang anak dia ke mana-mana dah. Dia punya peluk dia, saya bagi gambaran. Kalau tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan hilang anak, tuan-tuan balik, boleh tidur ke? Tak boleh. Tuan-tuan boleh makan ke? Terfikir anak makan ke tidak, dekat mana dia, apa dia buat, mesti kita fikir macam tu. Bayangkan, yang inilah yang Nabi sebut. Dia berjalan padang pasir seorang-seorang, semua barangan dia atau tunggangan-tunggangan lari tuan-tuan, tak tahu ke mana. Dia nak mengadu kepada apa? GPS tak ada, handphone tak ada. Tiba-tiba dia tengah baring-baring, macam magic Allah Ta'ala datangkan. Nah, tunggangan dia patah balik. Dia punya gembira, wahai Allah, engkau hamba-Ku, aku Tuhan kamu. Allah Ta'ala kata Nabi SAW, kegembiraan orang macam tu tuan-tuan, Allah Ta'ala gembira lebih daripada tu ketika hambanya datang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hidup kita tuan-tuan, sekadar nak gembirakan anak sampai mana je? Sampai masa anak herdik kita kecil hati. Kita gembirakan suami kita sampai masa suami tinggalkan kita. Kita mati tuan-tuan, meninggal nanti tuan-tuan, anak kita tak akan duduk 1 hari dekat kubur kita tuan-tuan. Betul? Ada orang kita meninggal, anak kita meninggal, bapak kita meninggal, ada tak orang tunggu? Orang yang paling disayang tunggu kat situ sehari sampai esok? Tak ada. Paling lama sejam, 2 jam, lepas tu dia balik tuan-tuan. Dia tak akan tinggal. Tapi kegembiraan, kemuncak dalam hidup ni, Allah gembira dengan perbuatan kita. Salah satunya iaitu kita kembali taubat pada Allah. Allah asyaddu farha. Sangat-sangat gembira dengan hamba yang bertaubat kepada dia. Itu gambaran yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni hadis sahih. Sebab itu jangan sekali-kali remehkan taubat. Jangan sekali-kali kita remehkan ala istighfar ni. Biasa sangatlah saya dengar. Bab penghapusan itu sangat mudah, sangat biasa kita dengar. Hakikatnya tidak. Banyak perkara yang bersumberkan daripada istighfar. Dengan sebab istighfar, Allah mudahkan hidup, luaskan rezeki, Allah turunkan macam-macam nikmat, Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Okey? Jadi yang Nabi sebut dalam gambaran daripada hadis ni. Baik, ustaz kita kata ada 10 minit. Baru sambung tuan-tuan dah 10 minit lah. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, dalam Sahih Muslim juga daripada Abu Musa Al-Asy'ari, daripada Nabi SAW, baginda bersabda tuan-tuan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi SAW daripada Abu Musa Asy'ari, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, digambarkan kepada kita, bukanlah Allah Ta'ala tu bertangan tuan-tuan, tapi ini bukan mujassimah ya, ni Nabi nak bagi gambaran macam mana Allah Ta'ala bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada siang hari.
Dan Allah Ta'ala akan bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari. Sehinggalah tatlu'a syamsu min maghribiha, sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Sehingga waktu kiamat baru Allah Ta'ala tak terima taubat hambanya. Tapi sepanjang waktu ni tuan-tuan, macam ni Allah Ta'ala dedahkan tangannya, nak manusia sentiasa kembali kepada dia, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Malam hari buka tangan mengharapkan hambanya datang bertaubat. Siang hari pun Allah Ta'ala buka tangan mengharapkan hambanya datang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Maknanya Allah menanti-nanti kita punya taubat kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena ingat satu perkara, mati kita dalam keadaan maksiat, masuk je kita confirm ahli neraka tuan-tuan, kita akan menghadapi 3 azab yang disebut sebagai azab psikologi. Ni bukan azab diseksa belum dibakar lagi tuan-tuan, tapi ada 3 azab psikologi. Pertama, Allah Ta'ala takkan bercakap dengan kita sama sekali. Ini azab yang paling tak terperi. Allah Ta'ala tak bercakap tuan-tuan. Kita masuk penjara, bukan kita, orang lain masuk penjara, dia tetap ada peguam bela, dia boleh lagi nak fight dekat mahkamah. Tapi masuk neraka nanti, Allah Ta'ala takkan berbicara lagi dengan kita. Tuan-tuan mengadulah, cakaplah, Allah tak peduli dah, takkan menoleh. Sebab apa? Sebab kita diberi peluang yang sangat besar dekat dunia. Sampaikan beristighfar berkali-kali pun Allah boleh ampunkan dosa. Tapi kamu sombong dengan aku, sampai satu tahap nanti kamu dah masuk neraka, aku tak akan pandang, tak akan bercakap dengan kamu. Kedua, Allah Ta'ala akan letakkan kita dalam neraka ni. Neraka ni disebut sebagai tempat yang dihimpunkan, dikumpulkan semua kemarahan dan kemurkaan Allah. Dunia ni tuan-tuan, kalau Allah murka, Allah turunkan macam-macam bala tau. Ribut taufannya, banjir, tsunami, itu tanda Allah Ta'ala murka. Neraka adalah tempat dihimpunkan, dilonggokkan semua kemurkaan Allah. Kita tak boleh bayang macam mana azab dan derita dia. Ini bukan sekadar manusia diazab, bahkan manusia akan jadi lebih bingung, lebih stres. Dalam penjara tuan-tuan, dipenjarakan, tak boleh buat sekian, tak boleh buat sekian. Akhirnya manusia jadi apa tuan-tuan? Jadi bingung, jadi stres. Saya bertugas tuan-tuan, kadang-kadang dijemput kuliah di dalam penjara bersama dengan banduan-banduan. Banduan ni tuan-tuan, dia bukan sekadar dihukum saja, tapi dia duduk dalam keadaan stres. Stres ni, sudahlah dia duduk dalam penjara, kemudian di luar rumah tangga dia habis. Isteri mungkin minta cerai, tak nak lagi suaminya sebab suami dah jadi banduan, anak-anak dah tak mengaku bapa, rumah tangga cerai, kerja tak ada, apa-apa pun tak ada. Dia keluar, orang hina dia, hidupnya jadi tension. Bila keluarga tak ziarah mereka, banduan-banduan dalam penjara ni tuan-tuan, banduan ni tak ada duit, dia tak boleh beli sabun. Tuan-tuan ingat benda free ke? Tak, dia kena beli sabun, dia punya slipper, semua kena beli. Kalau tak ada ahli keluarga yang ziarah, dia rasa hidup dia dah habis dah. Jadi murung, jadi tension. Itu penjara dunia. Penjara akhirat lebih lagi azab dia. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, sudahlah masuk dalam neraka nanti, Allah Ta'ala tak akan bercakap, tak akan menoleh pada mereka. Sudahlah, Allah Ta'ala nanti akan letakkan mereka dalam tempat yang paling membingungkan, jadi stres. Dan yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan penghuni-penghuni dalam neraka ni nanti, iaitu mereka ni akan berada dalam keadaan ditertawakan oleh penghuni-penghuni syurga. Yang ini adalah azab yang lagi menyakitkan hati. Yang ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mutaffifin. Tuan-tuan bayangkan ni Allah Ta'ala sebut ni. Dulu orang yang kafir ketawakan orang muslim. Akhirat nanti kamu sebagai ahli syurga, kamu akan ketawakan orang kafir. Orang kafir dalam neraka diazab, diseksa, dibakar. Orang yang duduk luar dalam keadaan kenikmatan tertawakan dia. Ini azab psikologi yang sangat menderitakan. Okey. Sebab itu kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum saya berakhir, tuan-tuan tanda kat sini nanti kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya nak tinggalkan tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni penting untuk kita maklum, iaitu Nabi bayangkan ketika mana kita dihisab dekat akhirat nanti, di hadapan Allah ni, di mahsyar nanti, kata Nabi, innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafa wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qala satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiru
aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitab hasanati wa ammal kafir wal munafiqun fayaqulu ashhad haula alladhi kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Maksudnya apa tuan-tuan? Hadis ini hadis sahih tuan-tuan. Hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, masa di mahsyar nanti Allah Ta'ala akan dekatkan seorang mukmin kepada Allah. Maknanya orang mukmin akan bertemu dengan Allah untuk dihisap one by one. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ni dosa kamu ni, buka satu amalan, ni dosa kamu, ingat tak? Manusia ni kata, ya saya ingat. Dia buka lagi satu amalan, ni dosa kamu, ingat tak? Ya saya ingat. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Qala, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terus membuka lagi dosa-dosanya sehingga manusia ni dia akan kata dalam hatinya, ya Allah, pasti aku ni adalah orang-orang yang celaka. Maknanya dia rasa bila Allah Ta'ala dedahkan semua dosa-dosa dia, dia rasa aku ni memang ahli neraka lah, celakalah. Sebab itu disebut dalam hadis ini disebut kalimah halak tu. Okey, annahu halak. Kemudian Allah Ta'ala pun sebutkan, aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia pada hari ini, iaitu hari kiamat, dan hari ini aku mengampuni kamu. Lalu diberikan kepada lelaki ini buku amalan kebaikannya daripada tangan kanan. Manakala orang kafir dan munafik, Allah Ta'ala akan berkata dengan suara yang keras, ini orang yang mendustakan Tuhannya, sesungguhnya laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang tersebut. Hadis ini tuan-tuan maksudnya macam ni. Orang mukmin dia akan bertemu dengan Allah one by one. Di hadapan manusia ni dia akan bertemu dengan Allah. Allah hisap dia satu-satu. Tidak ada penterjemah, tidak ada wakil-wakil, one by one. Dan Allah Ta'ala akan sebut segala dosa-dosanya, dan tidak ada manusia yang berani menafikan. Kalau kamu nafikan, Allah datangkan saksi, dan saksi itu bukan orang lain tapi datang daripada mata, mulut, kaki, tangan kita sendiri. Tidak ada yang akan berhujah melainkan anggota badan. Ya, saya buat maksiat sekian. Jadinya tuan-tuan, kata Nabi SAW, bila dah didedahkan semua dosa-dosa dia, jadi manusia ni kata, aku ni mungkin ahli neraka. Tiba-tiba nak jadi cerita, Allah Ta'ala tutup buku amalan dia, dan Allah Ta'ala serahkan buku amalan daripada tangan kanan, dan Allah Ta'ala kata, kamu ahli syurga. Tahu faham hadis ni? Nabi sebut orang ni, Allah Ta'ala sebut dosa dia, tiba-tiba tutup buku amalan, Allah bagi buku amalan tangan kanan, kata kamu ahli syurga. Macam mana dia dapat tempat ni tuan-tuan? Ada 3 sebab. Yang ini saya nak tinggal pada tuan-tuan. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama iaitu dia melazimi istighfar setiap kali dia melakukan dosa. Sebab setiap manusia tidak akan terlepas daripada melakukan dosa. Nabi SAW sebut dalam hadis jelas, kulli bani Adam khata wa khairul khati'in tawwabun. Setiap Bani Adam ni semuanya melakukan dosa, tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Habis dosa, cepat dia beristighfar. Kita macam tu juga, cepat-cepat beristighfar. Astagfirullah. Mengata makcik ni istighfar, astagfirullah. Kan? Kita yang mudah sangat tuan-tuan. Orang pakai kerongsang sengit pun jadi bahan kita juga. Kan? Jadi isu, semua jadi isu. Istighfar. Buat satu dosa, cepat-cepat istighfar. Sebab itu Nabi highlight, dia ni melakukan dosa dan Allah ampunkan. Kenapa tuan-tuan? Sebab dosa ni kita punya fitrah. Bukan fitrah lah, ini sifat manusiawi. Kita sentiasa tergelincir dalam melakukan dosa. Pertama, laku dosa, istighfar. Kedua, iaitu tutuplah aib saudara kita. Pertama, tutup aib kita. Kedua, tutup aib saudara kita. Jangan dedahkan. Yang ini Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, la yasturullah ala abdin fid dunya illa satarullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah tutup aib seseorang hamba di dunia, melainkan Allah juga akan tutup aibnya dekat akhirat. Satu aib kita tuan-tuan, satu lagi aib kawan kita. Saya masuk macam ni tuan-tuan. Aib kita ni macam mana? Saya ambil masa sikit je. Contohlah, kalau kita ni dulu masa muda banyak maksiat kita buat, saya itu, saya ini, kemudian kita dah bertaubat, kita pun cerita pada orang lain. Cerita tu bukan nak bagi kesedaran. Mula-mula nak bagi kesedaran, tapi akhirnya dia akan jadi satu kebanggaan. Dulu muda, apa dosa saya tak buat? Semua saya buat. Mencuri, merompak, rasuah, dia cerita, dia berbangga-bangga, dia buka aib dia. Ini bahaya tuan-tuan. Ini salah satu daripada talbis iblis. Setiap dosa kita rahsiakan. Malulah sedikit dengan dosa yang pernah kita lakukan, bukan berbangga-bangga. Mula-mula nak berkongsi, akhirnya jadi bangga. Jadi kalau kita duduk ke tempat tu tuan-tuan, tinggalkan. Jangan berkongsi apa yang kita telah buat.
Sebab itu saya selalu dapat soalan. Saya dulu ustaz masa bujang dah sekian-sekian, terlanjur dengan boyfriend sekian-sekian. Jadi saya nak kahwin, perlu ke saya nak berterus terang dengan suami? Jawapan saya mudah tuan-tuan. Ni ucapan daripada Umar Khattab sendiri. Jangan terus terang. Itu benda yang lepas. Jangan terus terang, tutup. Dan itu cerita lama. Kita buka buku yang baru. Kita tak menipu dia. Melainkan kita dah berkahwin, kita buat itu lain cerita. Sekarang ni benda lama. Masa tu dia belum suami kita. Tutup segalanya. Jangan cerita, biarkan yang lepas-lepas. Sekarang buka buku yang baru. Jangan kita mana-mandai pula kata, oh yang saya tak boleh tak betul terang, saya tak boleh hipokrit. Tak, itu tak ada cerita. Itu cerita lain. Pertama, jangan buka aib diri sendiri. Kedua, jangan buka aib orang lain. Tahu orang tu buat ni, orang tu macam ni, tak payah buka, tutuplah. Kalau tuan-tuan nak aib tuan-tuan ditutup oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita akan berhadapan dengan manusia ni. Belakang kita ada mak bapak kita, keluarga kita, anak-anak kita, guru-guru kita, kenal kita. Ketika Allah dedahkan aib kita, buka bongkar tuan-tuan, orang belakang semua nampak. Semua nampak. Kita akan malu besar. Tetapi dengan sebab kita jaga aib orang dekat dunia, perbicaraan kita dengan Allah adalah secara najwa. Nabi sebut dalam hadis, najwa ni berbisik, orang tak dengar pun, kita dengan Allah je tahu. Sebabnya tutup kita punya aib kita, tutup aib orang lain. Ketiga, iaitu dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, iaitu kata Nabi SAW, semua dosa umatku akan dimaafkan, diampunkan, melainkan golongan mujahirun. Bukan muhajirun, mujahirun. Mujahirun ni adalah golongan, jahar ni apa tuan-tuan? Yang mendedahkan maksiat dia. Mujahirun, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, terbuka, tak malu tuan-tuan. Saya LGBT, kenapa? Contoh kan, saya minta maaf, saya nak cerita sebab kita live pula kan. Dia dedahkan auratnya di Instagram, di Facebook, tunjuk. Awak nak cakap apa? Undang-undang tak melarang, saya boleh tunjuk. Tuan-tuan faham maksud saya? Kita ada ramai orang-orang yang bawa musibah, saya minta maaf saya sebut, yang daripada produk-produk kecantikan, tunjuk tubuh badannya, sedangkan dia lelaki jadi perempuan, tunjuk, nak buktikan dia betul-betul. Orang tak nak tahu pun, orang perempuan tak perlu tunjuk pun, orang tahu dia perempuan. Melainkan dia lelaki nak bukti dia perempuan, dia jadi macam tu. Tunjuk, jangan sebab nak yakinkan orang dia perempuan, dia tunjuk, mendedahkan, buat dosa secara terbuka. Kamu nak cakap apa dengan saya? Orang macam ni tuan-tuan, kata Nabi, umat aku semua diampunkan dosa melainkan orang yang macam ni. Namanya golongan mujahirun. Okay, golongan mujahirun. Saya bagi contoh, minta maaf saya sebut. Kita hari ni tuan-tuan keluarlah dekat mana-mana restoran, kedai-kedai makan. Biasa tak tengok perempuan merokok? Biasa ke tidak? Budaya hari ni. Wanita bertudung merokok biasa ke tidak? Tuan-tuan berani tegur tak? Yang merokok, yang buat dosa ni, yang buat salah ni, dia tak rasa malu kan? Kita yang nak buat baik menegur ni, malu ke tidak? Zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Dulu orang nak pakai seluar koyak-koyak pun malu. Orang panggil orang gila. Hari ni dia koyak pun dia tak malu. Kita nak tegur, kita saya sebutkan malu pula. Kita buat baik kita malu. Akhir zaman nanti tuan-tuan, yang buat dosa rasa dia betul, yang buat baik dia akan rasa dia dosa. Itu zaman dah terlambat dah. Ini golongan mujahirun. Okey? Golongan yang dedah buat maksiat semua secara terbuka. Saya tak nak hipokrit lah, saya nak cabut tudung. Buat pengumuman dekat TV, dekat surat khabar, dekat Facebook semua. Bagi tahu satu kampung, satu negara dia tak pakai tudung. Saya tak nak hipokrit, saya nak jujur. Tuan-tuan, ini bukan jujur tak jujur, ini adalah kewajipan bagi kamu. Okey? Baik. Ini 3 perkara tuan-tuan supaya kita jangan termasuk dalam kategori ini, supaya kita kalau macam mana banyak pun dosa tetap boleh dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat daripada hadis ini, daripada kitab ini, kitab Ghayatul Matlub. Saya berhenti di sini, minta ibu-ibu tandakan ya, ayah-ayah tandakan tempat saya berhenti tadi. Insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang kalau ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Adil. Kalau saya